Surah apa ni? Ah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غدائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Tuan Pengurusi Barisan Ahli Jabatan Kuasa, para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah izinnya pada hari ini. Allah memperkenankan kita untuk melaksanakan ibadah solah di dalam Ramadan yang mubarak. Hari ini kita dah masuk 18 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan hari ini, iaitu 30 April 2021. InsyaAllah perkongsian kita sedikit dalam kita menjalani Ramadan ini, bagaimana peningkatan amal ibadah kita, bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu di dunia hari ini, orang berlumba-lumba mencari, iaitu gedung emas, di mana mencari rezeki, tetapi kita selalu mengabaikan Allah dah sediakan kepada kita, iaitu gedung pahala. Sebab dalam Ramadan ini dilipat gandakan setiap amalan kita. Sangat banyak. Sehingga kan kalau istilahnya, kalau kita kerja sungguh-sungguh, kita pencen dah senang dah. Ya tak? Simpan duit tak tabung. Ya tak? KWSP-nya, pencennya. Dah senang dah. Tak payah ni. Sampai 7 keturunan boleh kita. Begitu juga kita dengan Allah SWT. Selagi belum kita menghadap kepada dia, iaitu dinamakan sakaratul maut, kita boleh lagi cari usaha. Kerana Allah kurniakan dalam 1 tahun ada 1 bulan sahaja. Dalam 1 bulan itu banyak perkara-perkara yang kita perolehi. Ya. Tidak ada pada bulan lain. Walaupun bulan-bulan lain itu ada juga, tetapi tidak serupa dengan bulan Ramadan. Sebab Rasulullah telah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisabah. Ramadan, siapa melakukan Ramadan ini dengan keimanan dan keazaman, ghafira lahu, akan diampunkan ma taqaddama bizambih, dosa-dosa yang lalu. Cuba bayangkan sampai akhir Ramadan, ya. Sebab kita dah sekarang ini dalam fasa kedua tau. Fasa kedua. Fasa pertama dah selesai dah. Dah selesai dah. Apa kita buat fasa pertama tu? Okey ke tak okey? Tengok atas, tengok bawah, tengok kanan, tengok kiri. Okey ke tak okey? Tak? Tahajudnya macam mana? Qurannya sampai mana?
Tak, tadarus you macam mana? Ya. Puasa kita tu okey ke? Tu. Ini pasal kedua. Sebab awalu Ramadan iaitu rahmat, kasih sayang Allah. Sebab Allah bagi rahmat dulu. Allah bagi kita rahmat dulu. Allahu akbar. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Tak? Kita ni kalau dalam rumah, bila ada kasih sayang, suami dan isteri, tak? Sentiasa jumpa je I love you tu, insya-Allah suami tak duduk di gerai. Insya-Allah. Ini balik rumah. Mana bang? Tak? Lambat je balik bang. Tak? Yalah kita tu sama juga. Saya pun laki-laki. Balik ceramah, lewat sikit jumpa kawan. Bang, lewat juga. Perempuan tengok time. Tak, kita tak tengok time. Jam di tangan tapi tak tengok, betul tak? Jumpa kawan lupa. Tak? Tapi perempuan kita keluar dia tengok time. Takkan belikan sampai sejam. Takkan pergi beli lauk pauk kuih bazar sampai 2 jam. Dia tengok time. Sebab apa? Sebab apa? Kerana isteri tu ada rahmat untuk kita. Kasih sayangnya. Biar ucapan I love you tu. Kita begitu je. Allah apabila kita sayang kepada Allah, Allah sayang kepada kita. Ya? Ahabba ilallah, ahabba ilan nas. Bila Allah sayang, kita sayang Allah, Allah sayang kita. Adilnya Allah kepada hamba-Nya. Baik. InsyaAllah pada hari ini, kerana kita baru menghadapi, iaitu dinamakan Nuzulul Quran. Ni istimewa. Nuzulul Quran tidak ada pada bulan lain. Kerana ini diceritakan. Ukama banyak menceritakan ya tentang diturunkan Al-Quran di dalam bulan yang mubarak dinamakan bulan Ramadan. Ya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran itu? Untuk memberi panduan, hidayah, menyatakan perkara yang benar dan menolak perkara yang salah. Itu hudan linnas. Ya. Inilah yang penting untuk kita menghadapi Ramadan ini, supaya Al-Quran ini sebagai satu intipati. Ya. Sebab tajuk ni kebetulan Al-Quran Ramadan, ya. Kerana Al-Quran ini boleh jadi syafaat kita. Al-Quran ini boleh jadi sahabat kita. Ya tak? Kita nanti bila sampai sakaratul maut. Ya, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap orang yang hidup, termasuk saya, tuan-tuan, ya tak? Akan kembali ke dalam yang lain. Kita hidup ni ada berapa alam, tuan-tuan? Pertama, dinamakan alam rahim, di mana kita ni proses daripada seorang lelaki dan perempuan melahirkan bibit-bibit, ya, sampai kepada 6 bulan 10 hari akan tercantumlah perubahan kedudukan manusia ini di alam rahim. Di situlah Allah akan menentukan kedudukan kita. Ya. Kita ni dalam qibdatullah, dalam ilmu tauhid dinamakan manusia al-insanu qibdatullah. Tidak. Dinyatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, manusia ini dalam genggaman Allah. Manusia dapat merancang, tapi siapa yang kabulkan? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kena begitu. Sebab itulah dalam perancangan-perancangan kita mengusahakan. Allah bagi dalam kita ini. Sebab Allah ada mempunyai dalam bulan ini rahmatullah, kasih sayang. Bila kita dapat kasih sayang, seronoknya dalam 10 hari kita beribadat, bitaksirul a'mal, kemanisan dalam amal, kita akan rugi kalau meninggalkan solat tarawih.
Rugi kalau tak membaca Quran. Rugi kalau kita tak bersedekah. Semua akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Inilah yang kita perlu. Kerana Allah sediakan kita, kata saya tadi, iaitu dinamakan lombong pahala. Lombong emas ada. Kita nak lombong pahala. Tak? Sebab ini yang akan bawa kita. 3 perkara yang akan membantu kita bila kita menghadapi syakaratul maut. Ya, pada minggu lepas sahabat saya baru meninggal jemaat lepas minggu dah. Hari Rabu petang tu, ya, Bilal Masjid Hidayah, mantan Bilal Masjid Hidayah, Ustaz tolong datang ni, kawan kita ni nazak. Kawan kita ni nazak, tolong, kawan baik kita. Biasalah kawan baik ni kita sembang kat gerai, sembang. Biasalah kawan dia tak? Dia pun baru pencen dalam 4 tahun. Itu kita pun pergi ke rumah dia. Saya tengok dah, nampak dah. Kakinya dah melunjur, semua dah nampak dah. Yalah, hari Rabu petang. Saya kata, cakap dengan isterinya, keadaan ni macam mana? Macam ni lah Ustaz, makan tak mau, semua tak mau. Itu dah tanda lah. Makan tak mau. Kita pun pernah juga makan tak mau. Kalau makan muntah. Tapi dalam hati, oh meninggal ke aku ni? Ni. Tapi rujuknya Allah bagi lagi. Jumpa bulan Ramadan. Ini dalam Jumaat Ramadan dia meninggal. Jadi Rabu kita jumpa, tengok dah. Pegang kepalanya dah. Dia tak boleh buat apa dah. Panas dia kata. Bila kata panas, saya cakap dengan isterinya, Hajah, ambilkan air zam-zam. Tolong suapkan dia air zam-zam. Baru dia ambil. Ketika itu sebenarnya, dia perlukan, bila panas, bila orang kata panas, dia perlukan bantuan anak-anak mengelilingi, membaca Al-Quran, tadarus, dekat dengan dia. Kalimah-kalimah tauhid dilafazkan. Tapi kerana ilmunya kurang, fahamnya kurang, kita kata, tolonglah. Saya telefon anaknya balik, ini ayah kamu dalam keadaan begini. Tak ambil respon apa. Jadi saya pun nak kata macam mana ya? Ni sahabat aja. Tapi kita bagi tahu, ambil air zam-zam. Itu syifa. Ya, sebab kita sebelum minum air zam-zam, kita ngadap kiblat, apa kita baca? Ya, kita baca, Allahumma inni as'uka ilman nafi'an wa rizqa wa syifa' min kulli da', kan? Kalau kita hadap di kiblat tu kan, kita pegang berdiri tu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqa wa syifa'i min kulli da'. Syifa', perubatan. Min kulli da'. Segala apa-apa yang semua akan minta pada Allah Ta'ala. Air zam-zam je. Ini kita berdusun-dusun ubat je tak? Darah tinggi, kecil manis, sebab itu ikut aturan doktor. Kena makan juga, ya tak? Saya pun makan juga. Tapi berbatas-batas lah, ya tak? Air zam-zam. Nak tidur air zam-zam. Sekarang nak cari air zam-zam pun susah, ya tak? Ni, dosa. Baik. Jadi 3 perkara yang kita akan bawa. Apa dia? Pertama, amal ibadah. Okey ke amal ibadah kita? Ramadan inilah. Andainya kita betul-betul Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ghafira lahu faqaddama min zambi, kan? Ghafira lahu, akan diampunkan bagimu. Faqaddama min zambi, segala dosa-dosa yang telah lalu. Dosa telah lalu tu apa Ustaz? Kita umur dulu, umur 25, 28, nakal kita lain tu. Ya tak tuan? Nakal kita lain. Ini nampaklah dia 60, 70 tu warak sikit. Ya, warak tu belum tahu lagi, belum dites. Belum lagi dites. Saya tak kata orang, saya sendiri. Belum dites. Sebab kita kena jaga 5 perkara. Al-khamsul fitrah ni. 5 perkara kena jaga. Apa dia? Al-kazibu, kata Rasulullah. Jaga. Jangan cakap sombong. Bohong. Dia cakap bohong. Isteri tanya, bang dari mana? Nak cakap, orang nak tipu ni lain tu tau. Abang ni di mana? Lewat balik. Saya di kedai. Badal dah ke mana begini? Wallahualam. Cakap betul, terus terang. Marah pun habis itu ya. Marah sayang. Betul tak? Isteri tu marah tu tak? Isteri kalau membibil, kita bagus. Kalau itu senyap pada puji suami, habislah suami. Betul. Betul. Sebab itulah. Ya, kalau isteri membibil, artinya tanda sayang.
Sebab apa? Kata-kata kadang-kadang lambat sangat balik. Tadarus habis pukul berapa? Sini pukul berapa tadarus habis? Pukul 12. Pukul 12. Tiba-tiba pukul 12.30 dia balik. Pukul 12.30 dia balik. Dia tanya isteri. Bukan bang, saya takut abang meninggal tengah jalan, susah je. Nak cari. Itu kasar bahasa tu. Padahal sayang tu. Tapi sebab lambat balik. Kasar punya bahasa. Tapi dia sayang kita. Ni. Sebab Aisyah radhiyallahu anha sentiasa Rasulullah itu berdakwah. Bukan macam kita. Dia jauh berdakwah. Tapi Rasulullah ditinggalkan oleh isterinya. Tanda sayang. Susu kesusuan Rasulullah adalah air susu. Ni. Sehingga kan Rasulullah nak minum air susu tu baki tu. Dia dahaga. Ya. Kata isteri Aisyah. Ada lebihan susu saya tinggalkan dari orang bersedekah tadi dalam bulan Ramadan. Lalu dibagikan. Bila dibagikan, Rasulullah bertanya, di mana tempat kamu minum tadi? Dia nak tempat bekas isteri tu. Tak ada sayang. Kita ada buat gitu. Tak ada. Tak, bekas isteri dia tak mau dia. Apa dah macam tak ada cawan lain. Ada tak? Ini dia nak. Sebab itu Rasulullah selalu menegaskan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah menjaga ahli keluarga kamu. Dan aku paling baik dengan ahli keluargaku. Ini Rasulullah. Apa kita? Ramadan inilah. Banyak kita boleh buat kebajikan. Ya, yang pertama tadi, amal ibadah kita. Tekun kita, tahajudnya, solat hajatnya, solat witirnya, solat tarawihnya. Malam ni banyak nak kita buat. Ya, siangnya, solat isyraqnya, solat duhanya, ya tak? Solat tasbihnya. Tasbih boleh buat siang, boleh buat malam. Malam, 4 rakaat, 2 salam. Siang, 4 rakaat, 1 salam. Semua boleh dibuat. Yang tak boleh, duha untuk siang, isyraq untuk siang. Ya, hajat siang boleh, malam boleh. Ni semua boleh. Tarawih no, dia Ramadan saja dan malam. Jangan, Ustaz, saya buat tarawih siang boleh tak? Jangan diubah suai. Ni tak boleh ubah suai. Kita buat mana yang jadi. Kerana kita nak apa? Asyara amsalihah. 10 ganjaran setiap perilaku kita. Ni baik. Di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis tentang Al-Quran. Ibni Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asri amsalihha la aqulu. Siapa-siapa yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, tak bulan lain, bulan Ramadan, kitab Allah SWT akan diberi pahala. Berapa pahalanya? 1 huruf. Dia la aqulu, dia kata. La aqulu alif lam mim harfun. Tapi dia ada alif harfun, lam harfun, mim harfun. Cuba campur. Kalau alif dah 10, lam 10, mim 10, 30. Tapi janganlah pula kita alif lam mim. Saya baca Quran Ustaz. Macam mana Ustaz? Kata Ustaz tadi dalam hadis tu, kalau alif lam mim, dia alif 10, lam 10, mim 10. Saya baca itulah Ustaz balik. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Hai. Itu je. Itu je lah Ustaz. Sebab Ustaz kata alif lam mim. Bukan. Maknanya kita membaca Al-Quran itu kalau surah Toha misalnya, satu huruf dia 10. Bayangkan kalau kita satu malam, kita baca 1 juz. Ya Allah. Allahu Rabbi. Ini namanya gedung pahala. Allah luahkan untuk kita hamba. Sebab Al-Quran ini, ingat tak ketika Rasulullah wukuf kali terakhir sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi mandat kepada sahabat, 2 perkara ku tinggalkan kepada kamu dan kamu sebarkan kepada umatku. Ni sahabat. Apa dia? Hadis sahih. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadul abada, kitabillah wa sunnati Rasulillah. 2 perkara.
Siapa yang berpegang dua perkara ini tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitabillah Al-Quran was sunnati Rasulullah Al-Hadis. Dua perkara ini kita pegang. Ya, selain daripada ijma' ulama itu banyaklah. Itu. Ya, jadi dua perkara kita pegang. Sebab itu sebelum wafat Rasulullah SAW memberi mandat kepada kita. Ya, baik. Apa dia? Mim, siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada Alkitab, Allah SWT baginya akan diberikan pahala, ganda pahala kepadanya yang sangat banyak, iaitu kebaikan ya, dalam huruf-huruf tersebut. Jadi siapa membaca alif lam mim pun dah banyak. Cuba bayangkan kalau kita baca surah As-Sajdah pagi tadi kan, surah As-Sajdah, aduh, kita pula lepas sujud, waktu sujud sajadah tu, sajadah wajhillazi khalaqahu wa sabarahu wa sabqahu wa saqahu tabarakallahu sadil khaliqin, bangun lagi, Allah. Tu. Jadi semua itu walaupun dibaca oleh Pak Imam. Kalau sini apa? Tok Imam ke Pak Imam? Di masjid saya ada Tok Imam. Saya digelar Tok Imam lah, 60 tahun buat teh tak? Baru ada Abang Imam. Dia ada Tok Imam, Pak Imam, Abang Imam. Ni kalau bawah kita Dek Imam. Imam ni mana? Jadi imam ni banyak peringkat. Bilal pun macam itu juga. Dulu kalau dulu di kampung dipanggil apa? Tok Bilal. Lepas tu peringkat ayah kita Pak Bilal. Peringkat adik-beradik sebaya kita abang kita Bang Bilal, ya tak? Lepas tu bawah lagi Dek Bilal. Dia. Jadi ada kulibat bertukar, silih ganti. Ya tak? Orang dulu dah habis dah kembali, kita ganti, ya tak? Itu peringkat-peringkat. Kita pun begitu. Suatu masa kita pun akan berakhir dengan keadaan kita, mudah-mudahan bi husnil khotimah. Sebab kita nak mencari bi husnil khotimah. Ada masa sedikit lagi. Baik. Kita nak kongsikan dalam mengatakan Ramadan ini tadi, supaya kita menghayati Ramadan ini. Kita akan menghadapi ini pasal yang kedua, pasal yang ketiga, lagi hebat. Sebab apa seronoknya? Allah Rabbi. Seronok ni bila kita dalam bulan Ramadan ni, rasa kehebatan, keseronokan kita, bitaksirul amal kita, manis dalam ibadat. Kita rasa sembahyang 20 rakaat itu rasa 8 rakaat aja. Betul. Tak? Sebab itu di masjid tempat saya itu ada geng parking. Ni. Pengawal kata, ni siapa yang geng 08 parking sini. Tapi geng 08 tahu tak? Yang 8 rakaat. Geng 08. Siapa geng 020, parking atas. Jangan di atas, yang geng 08. Nanti kena blok, susah dah. Ni kata security, geng 08 turun bawah, senang sikit. Tapi naik ke atas susahlah, tinggi. Geng 020 atas. Sebab dia 20 rakaat baru balik. Ni. Jadi kita jangan fikirlah nak geng 08 ke, nak geng 020 ke, atau masing-masing punya pandangan. Ya, masing-masing punya kehendak. Kita tak boleh nak kata, ya tak? Ni. Tapi inilah. Ya. Jadi kita ni mencari Ramadan ini sebanyak-banyaknya bekal kita. Sebab kita tak tahu tahun depan dapat ke tidak. Yang tahun lepas tak dapat. Cuba bayangkan. Saya dekat rumah, muncullah saya ada masjid di sini. Saya boleh pergi masjid sebab jadi imam. Ya tak? Saya boleh datang masjid sebab saya jawatan kuasa. Masjid Hidayah di Sentul. Cuba bukan jawatan kuasa, bukan imam, tengok aje lah menara masjid. Azan di lawang meleleh mata deko. Tak dapat. Ini Allah bagi hari ini sebuka luasnya. Cari. Tak? Datang ke masjid berjemaah. Tingkatkan amal kita. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bukan maknanya Qiyamul Lail itu kita bangun sembahyang. Tak. Apa makna qiyam? Bangun. Lail malam. Tu. Kena ingat. Qiyam bangun, lail malam. Baca Quran boleh. Solat boleh. Apa saja kebajikan yang boleh kita buat. Apa lagi? Kebajikan yang untuk isteri kita. Panaskan kopi. Untuk isteri. Relax isteri. Boleh.
Sebab khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kan Rasulullah kata. Sebaik-baik kamu jaga ahli keluarga kamu. Ya. Bertasbih. Kalau ada keluarga ramai, cucu datang, tasbih. Sebab masa ini masa PKP. Di sini PKP B, iyalah. Jadilah perkongsian kita. Mudah-mudahan ada masa sedikit. Baik. Apa kita nak harapkan Ramadan ini? Kita nak menghadapi fasa ketiga. Fasa ketiga, iaitu adanya 10 terakhir. Tingkat macam mana? Rasulullah sampai dia ikat pinggangnya. Maknanya ikat pinggang ni, maknanya kita cakap dengan isteri kita, kita tinggalkan dulu semua. Buat sementara untuk menghadapi fasa yang ketiga ini, ke mana mungkin insya-Allah fasa ketiga ini peningkatan dinamakan wa na'udzubika minan nar. Fasa kedua mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala segala doa-doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hamba kami, kata Allah. Fa inni qarib. Kami sentiasa hampir dalam bulan Ramadan. Ya, fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'a doa. Ya, kuat suara Muhammad ni. Ya tak? Kadang-kadang saya kalau kuliah di masjid Al-Hidayah, orang rumah saya balik komplain sebab dekat. Apa ni macam marah aja. Balik tak? Janganlah, slow sikit. Okey, saya slowkan sikit. Tak? Jadi kita ni Ramadan ni, masa yang ketiga kita usahakan. Kerana mungkin ada malam Lailatul Qadar. Bukanlah Lailatul Qadar, Qadar. Iaitu malam 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan berapa? 80 tahun berapa bulan? 43 bulan. 83 tahun. Cuba bayangkan. Itulah kira 83 tahun. Kita hidup ni habis-habis tinggi. Rasulullah kata sitin wa sab'ah. Dah 60 ke 70. Lah 80 tu geletar lah sikit. 80 tu geletar. Dan ni, cakap Dan juga kadang-kadang balik Negeri Sembilan. Dan orang Perak, teman orang Perak. Tapi kadang-kadang balik rumah Negeri Sembilan. Ni. Faham tak? Duduk Kuala Lumpur. Tugas. Kadang-kadang balik rumah Negeri Sembilan. Jiran semua Dan. Kita pun jadi Dan. Ekor Dan. Ya tak? Jadi, cuba bayangkan. Kita ni antara 60 ke 80. Ke 70. Ya, Rasulullah pun 63. Jadi kita ni istirahat. Sihat minta dia. Nikmat yang paling bagus kita minta doa sihat. Betul? Kita kadang-kadang kita dah alami juga. Kadang-kadang kita nak duduk iftiras, ya Allah, bergolek-golek kaki dah. Betul tak? Betul tak bang? Boleh panggil abang lah, handsome lagi. Baik. Bergolek-golek kadang kaki kita. Cuba bayangkan. Itu bertahap. Jalan pun jadi berat. Kalau dulu kita boleh laju, sekarang betul. Apa yang rasa? Saya rasa bila usia meningkat, ya, walaupun sekarang dah 67, masuk 67, muda lagi lah, ya tak? Tapi 67 hati muda. Kalau hati tak muda, rasa nak cari lain tak? Tu bahaya juga. Baik, inilah kita manfaatkan Ramadan ini. Pasal yang ketiga, kita cari malam Lailatul Qadar. Kita cari tiap malam usaha. Tak boleh di masjid, di rumah. Kita boleh bangun. Kita maintain lah. Ni. Kalau boleh, malam 23, pasal yang ketiga ni, kita ambil 1/3. Bagaimana Rasulullah buat. 1/3, iaitu 3:30 pagi bangun. Tak? Boleh kita solat awabin, ma'al istigharati. Boleh solat taubat. Boleh solat tahajud, boleh solat hajat, itu boleh ngaji Quran, boleh semua. Masa tu panjang. Tapi kalau kita bangun pukul 5, Allah nak sahur je kalang kabut, kelontang. Astagfirullah. Betul. Ya, kita cuba maintain. Kita boleh bangun sekurang-kurangnya pukul 4, paling kurang. Cubalah ya.
Cuba. Saya pun cuba. Lawan juga. Kadang ngantuk. Siang tidur lah juga. Ya tak? Tu. Jadi kita usaha Ramadan ni. Kita tak usah cerita banyak lah. Kita cari Ramadan tahun ini 1442 Hijriah dengan peningkatan amal kita. Ya, bagaimana kita target ada iltizam kita, rasa seronok kita dalam ibadah, rasa seronok dalam tarawih, insya-Allah Allah akan kurniakan, ya, sebagaimana Allah akan kurniakan yang dikatakan Rasulullah, ghafirallahu ma taqaddama bizambi. Baginya akan dikurniakan keampunan dosa yang terlalu dihapuskan seperti kain putih yang bersih. Setakat itulah perkongsian. Mudah-mudahan yang baik semuanya dari ilham yang Allah berikan. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Dengan sudahi dengan mohon ampun dan maaf ada kekasaran dari saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kehadirat-Mu dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan-Mu, ya Allah. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, hamba-Mu yang dhaif lagi lemah ini. Berikanlah kekuatan iman, peningkatan amal kepada kami. Tunjukkanlah kami jalan benar yang Kau redai, ya Allah, supaya kami dapat memanfaatkan kesihatan yang ada pada kami, memanfaatkan kehidupan nyawa yang Kau kurniakan kepada kami. Mudah-mudahan kami sentiasa mendapat rahmat dan maghfirah-Mu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami sedari atau tidak sedari. Dosa ibu bapa kami yang ada masih dan sudah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, isteri, anak, saudara, cucu-cucu kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan benar, sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk-Mu. Semoga dipanjangkan amal ibadah kami dan dipanjangkan umur usia kami dengan memanfaatkan kehidupan. Andainya kami mati, terimalah segala amalan kami, masukkan kami dalam golongan salih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat surau Wangsa Mata sekalian. Terima kasih Ustaz Muhammad daripada Usama. Sebetul bukan sama lagi Usama, masih Usama. Sebetul saya ada dua pengumuman. Yang pertama ialah betul saya mengucapkan terima kasih sekali dan betul alhamdulillah di atas kerjasama betul semua jemaah semasa kita membuat kutipan minggu lepas. Sebetul. Jadi alhamdulillah kita dapat dana yang betul untuk menyemarahkan surau pada tahun 2021. Jadi sekarang sebagai betul program yang kedua yang kita akan buat ialah pada 1 bulan ataupun pada hari Sabtu kita akan buat program Bobo Lambuk. Kita akan bagi semua pada anak-anak karya Wangsa Muni, Wangsa Budi dan juga Wangsa Ceria. Cuma kita tidak mampu untuk mengedarkannya dari ke rumah ke rumah. Jadi sekarang daripada untuk penduduk Wangsa Muni bolehlah betul ambil dijaga security tu, penduduk jaga. Kemudian di Wangsa Budi pun betul jaga yang belah sini. So Wangsa Ceria mungkin dia betul di sekitar betul tapak TMB tu ataupun lot TMB tu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah betul program Kamula yang seperti mana yang Ustaz cakap tadi. So insya-Allah pada 10 malam takhir iaitu pada start pada 2 bulan 5 surau kita akan menganjurkan program Kamula. So insya-Allah kita akan buat solat hajat, solat tahajud dan juga solat tasbih. Kita bercadang betul mungkin kita cadangkan pukul 4.30. So jadi kita betul akan saya akan bincang lagi dengan imam-imam betul apa yang nak buat dan apa yang apa nak mula. Tapi sekarang ni setakat ini kita akan mula pada 4.30 supaya kita boleh selesai dalam 5 suku ke 5.20 ke. So lepas tu kalau nak bersahur bolehlah semula. So jadi sekarang ni kita akan sediakan sahur sikit sebanyak. Itu sahaja makluman untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا محمد رسول سيدنا محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Laksanakanlah segala perintahnya dan jauhilah segala tegahannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang istiqamah mempersiapkan bekalan menuju hari kebangkitan. Marilah kita tumpukan perhatian
dan sama-sama menghayati khutbah yang pada hari ini yang bertajuk menggandakan amalan memburu Lailatul Qadar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sama ada sedar atau tidak, kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan. Tentunya inilah fasa yang sangat istimewa kerana padanya terdapat satu malam yang dinamakan Al-Qadar. Lailatul Qadar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bermujahadah mengharapkan rahmat dan keampunannya. Betapa hebatnya malam tersebut sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentangnya dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat agung kerana Al-Quran telah diturunkan pada malam tersebut. Pada malam tersebut juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keberkatan, kerahmatan, keampunan dan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang beribadah dengan penuh khusyuk, ikhlas dan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Bermaksud, sesiapa yang menghidupkan dengan melakukan ibadah pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran berserta keampunan, nescaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Berikutan kemuliaan dan keagungan yang terdapat pada malam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umatnya memburu Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahawrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Bermaksud, carilah malam Al-Qadar pada bilangan hari yang ganjil pada 10 hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berusaha merebut ganjaran yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Qadar dan bermujahadah di 10 malam terakhir Ramadan ini dengan istiqamah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah yang lebih berkualiti. Rebutlah peluang mengimarahkan masjid dan surau dengan solat fardu berjemaah, solat sunat tarawih dan berniat iktikaf di masjid. Perbanyakkan amalan-amalan soleh seperti membaca, bertadarus dan menghayati makna Al-Quran, beristighfar dan berzikir kepada Allah. Di samping itu, hurulkanlah sedekah seikhlas hati ke tabung-tabung masjid dan surau, serta berikanlah sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Di samping itu, jauhilah maksiat dan perkara yang sia-sia. Rebutlah Lailatul Qadar dengan amalan keikhlasan. Inilah masa untuk memburu kemenangan melawan godaan nafsu. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keampunan kepadanya dan bertaubat atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib ingin mengingatkan bahawa di samping ibadah puasa yang difardukan di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ia merupakan zakat badaniyah yang telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah bagi setiap Muslim untuk melaksanakannya dalam tempoh bermula 1 Ramadan sehingga sebelum solat sunat Aidil Fitri. Jika ibadah puasa mengajar kita erti kesusahan dan kelaparan, maka zakat fitrah mendidik kita supaya mensyukuri nikmat rezeki dan menjauhi sifat bakhil,
sombong dan takbur serta dengan harta yang dimiliki. Jika matlamat puasa adalah untuk mencapai tahap takwa yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zakat fitrah dapat menyucikan diri daripada perkara-perkara lalai dan keji. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin." Bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa daripada perkara lalai dan perkataan keji, dan juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Justru mimbar mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk bersegera mengeluarkan zakat fitrah mengikut qadar yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bagi tahun ini, iaitu sebanyak RM5, RM7 dan RM14 mengikut tahap pendapatan dan kemampuan masing-masing. Janganlah bertangguh-tangguh hingga ke akhir Ramadan supaya kewajipan ini tidak terabai akibat kelalaian diri kita sendiri. Pelbagai saluran dan kaedah untuk membayar zakat telah disediakan, terutamanya dalam tempoh pandemik ini, antaranya melalui aplikasi Snap and Pay, e-wallet Boost dan perkhidmatan Jompay. Menerusi perbankan internet, semua institusi perbankan yang menawarkan kemudahan pembayaran secara ini. Kita juga boleh membayar terus kepada amil-amil zakat yang bertauliah dengan cara mengakses QR Code Snap and Pay bagi membolehkan transaksi tanpa tunai dibuat terus-menerusi mereka. Di samping itu, kaedah bayaran secara pandu laju di masjid-masjid juga disediakan tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa dan SOP yang ditetapkan. Mimbar juga mengingatkan para jemaah sekalian supaya tunaikanlah kewajipan zakat yang lain seperti zakat harta, perniagaan, pendapatan, saham, KWSP, emas, perak, wang simpanan dan sebagainya. Ini juga merupakan satu kewajipan bagi mereka yang berkemampuan. Pusat Pungutan Zakat Mawib turut menyediakan pelbagai saluran untuk memudahkan kita membayar zakat, antaranya melalui potongan gaji, perbankan internet, kad kredit Islamik dan kaunter bergerak pungutan zakat. Dengan zakat yang telah kita keluarkan, ramai asnaf yang telah mendapat manfaat melalui agihan yang dilaksanakan oleh Mawib. Bagi memudahkan dan mempercepatkan agihan zakat kepada asnaf yang memerlukan bantuan, Mawib turut menyediakan kaedah wakalah yang diberikan kepada pembayar zakat untuk mengagihkan zakat. Wakalah merupakan dasar pengembalian wang zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat Mawib. Bagi individu dan syarikat atau organisasi, pengembalian zakat boleh diberikan sehingga 50% daripada jumlah bayaran zakat. Bagi majikan pula, pengembalian zakat boleh diberikan sehingga 37.5% daripada jumlah potongan gaji zakat kaki tangan. Manakala bagi pusat pengajian tinggi, pengembalian zakat boleh diberikan sehingga 50% daripada jumlah potongan gaji zakat kaki tangan. Bagi individu dan entiti yang layak menerima wakalah, zakat perlu diagihkan sebagai mewakili Mawib pada asnaf yang layak. Di wilayah persekutuan ini, terdapat ramai dalam kalangan kita yang tergolong dalam kategori miskin bandar yang mesti dibantu. Justru bagi semua yang bekerja dan mencari rezeki di wilayah-wilayah persekutuan, hendaklah membayar zakat kepada PPZ Mawib. Dengan jumlah zakat yang kita keluarkan, kita juga memperolehi rebat cukai daripada lembaga hasil dalam negeri. Semakin tinggi jumlah zakat, semakin tinggi rebat cukai yang akan diperolehi. Harus diingat, janganlah membayar zakat kepada pihak-pihak lain yang tidak berautoriti. Sesiapa yang membayar zakat melalui amil atau pihak yang tidak dilantik oleh Mawib, maka dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16B
Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, dan boleh dikenakan hukuman jika sabit kesalahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum khatib mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada bicara mimbar pada hari ini. Antaranya, pertama, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bermujahadah mengharapkan rahmat dan keampunannya. Kedua, beristiqamahlah melakukan amal ibadah di 10 terakhir Ramadan dan meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, di samping berdoa sepenuh pengharapan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah kewajipan ketiga, tunaikanlah kewajipan zakat, sama ada zakat fitrah, zakat harta, zakat pendapatan dan sebagainya, melalui saluran yang betul demi manfaat asnaf-asnaf wilayah persekutuan. Semoga dengan zakat yang kita keluarkan, Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan jiwa dan harta yang kita miliki. Mengakhiri khutbah, renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli Allahumma Allahumma Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wa taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق wal hidayah was-sihah was-salamah. Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billahi Shah
ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Al-Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malizia aminan mutma'inna sakha'an wa rakha'a daura adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب هذه الوقت التامة والصلاة والصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية. Sawu sufufakum. Luruskan saf, luruskan saf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hinas min syarri bi'udbika min hamadati syayatin. Salli. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillah wa subhanallah lilladzi fatara as-samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا حمدا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني الله أكبر سبحانه الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم ورحمة السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا اللهم صل على محمد كما صليت على وبارك في العالمين ربي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين على كل حال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدي وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن هرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.